Maka jenis itu layaklah mereka untuk mempertahankan diri mereka, mempertahankan harta mereka, mempertahankan maruah mereka, ya. Jadi sebab itu datang ada hukum supaya kita boleh berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Perang jihad kerana membalas dan mempertahankan pencerobohan musuh sekadar yang sama. Mesti sama, ya. Sekadar yang sama dengan pencerobohan yang dilakukan oleh pihak musuh tanpa melampaui batas tersebut. Ada ayat lain, ya, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Hendaklah kamu berjuang di jalan Allah seperti mana mereka menentang kamu. Ya, macam itulah kita ikut rentak mereka. Mereka perang kita dengan senapang, kita balas balik dengan senapang. Dia mau perang kita dengan pistol, kita balas balik dengan pistol. Jangan melampaui batas, jangan lebih-lebih. Setakat mana mereka menentang kita, itulah dia kita kena balas balik. Di sini ada disebutkan lagi satu ayat, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kepada itu waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Ini ayat lain, ya. Tadi ayat 194, sekarang ni yang saya baca ni ayat 190. Ya. Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, yang di atas tadi maknanya oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang, sama, ya. Di mana dia menceroboh kita, di situ kita balas balik, seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Tak boleh lebih-lebih. Ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat Suratul Baqarah ayat 194. Ayat yang kedua ni tadi, patutnya ini dulu, ya. Waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah dengan akan orang-orang yang memerangi kamu. Orang perang dengan kamu, kamu perang balik. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Jadi perang tu jangan kita memulakannya. Kalau mereka memulakannya, maka kita kena balas balik, ya. Kena buat yang seimbang dengan kelakuan mereka. Dan hari ini kita tengok umat Islam di mana-mana, sebut aja di mana umat Islam sedang ditindas, sedang dibunuh, sedang diusir, sedang dihina. Di mana-mana pun umat Islam hari ini. Sebut aja di mana. Di Palestin, dah tentulah kita dah tahu hari-hari mereka tu datang dengan buldozernya, dengan helikopternya, dengan berbagai-bagai mengusir orang-orang Palestin daripada rumah mereka. Itu sudah berlaku sebelum terbitnya negara Israel lagi. Sampai sekarang tak berhenti-henti. Dan sekarang ni mereka sudah merancang nak meluaskan lagi daerah-daerah Israel itu sendiri. Ya, nak mencerobohi pihak-pihak Palestin, nak membina lagi pertempatan baru. Ini yang berlaku di Israel hari ini. Ya, merampas tanah-tanah orang Palestin. Jadi itu sebab adanya kumpulan-kumpulan seperti Hamas, ya, seperti Al-Qaeda dan sebagainya. Itu yang berlaku. Di India pun waktu itu juga. Ya. Mereka membunuh orang Islam sewenang-wenangnya. Satu masjid yang paling lama, paling tua di India tu diroboh oleh orang-orang Hindu di hadapan mata orang Islam sendiri. Ya, depan-depan. Tak boleh nak buat apa, kerana mereka ramai. Yang kedua, mereka bersenjata lengkap. Yang ketiga, mereka dilindungi oleh tentera-tentera India. Roboh satu masjid, namanya Masjid Babri, masjid yang paling tua. Sekarang ni dah tinggal runtuhan masjid aja dia. Masjidnya dah habis.
Ya, mengadu kepada OIC. Apa kata OIC? Apa kata OIC? Oh, I see. Itu aja. Ya. Begitulah umat Islam sedang ditindas hari ini. Begitu juga di Myanmar, dulu dipanggil Burma, bagaimana orang Islam dibunuh. Bukan seorang berdua tahu. Sekali dibunuh, memang satu kampung diserang, memang satu kampung tu. 500-600 orang habis mati begitu saja. Begitu juga yang berlaku di Chechnya, di Rusia, ya. Jadi bermakna orang Islam ni diserangi atau diperangi oleh semua bangsa-bangsa atau agama-agama yang lain daripada Islam. Ini bukan masalah orang Islam lawan Kristian, orang Islam lawan Hindu, orang Islam lawan Buddha, bukan. Ini masalahnya orang bukan Islam semuanya bersatu untuk menentang Islam. Dia macam anjing dengan kucing juga. Anjing itu bergaduh sama dia. Bila datang kucing nanti kejap, berhenti tu. Kita stop dulu, ya. Kita bantai kucing tu dulu. Macam itulah lebih kurang orang Islam dengan orang kafir. Ini musuh Islam ni. Di mana-mana saja dari dulu sampai sekarang. Daripada perang salib sampai hari ini. Orang kafir tak pernah berbaik-baik dengan orang Islam. Jadi sebab itu diwajibkan kita mempertahankan agama kita, mempertahankan kedaulatan agama kita. Kemudian perang jihad kerana membela kaum muslimin yang terzalim, yang lemah dan tidak terdaya. Ada lagi dalil-dalil yang Allah menyuruh kita mempertahankan Islam itu daripada pencerobohan, daripada penzaliman, daripada yang kalau tak berdaya kita kena mempertahankan dia, membantu orang yang tak berdaya. Di antaranya wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildan wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah al-zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Dalam surah An-Nisa, ya. Apa katanya? Dan apakah yang menghalang kamu? Apa sebab kamu tak nak buat? Maka kamu tidak mahu berperang. What is your reason for not going to war with the kafir? Apa masalah kamu? Tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, yaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Ini berlaku di zaman Rasulullah SAW, di mana penguasanya orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan konco-konconya, begitu juga Abu Lahab, begitu juga orang-orang kafir yang lain. Mereka sangat-sangat memusuhi orang Islam. Sedangkan orang Islam pada itu hanya kesalahan mereka kerana mereka menganut agama Islam, kerana mereka mengikut dakwah ataupun ajakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang diseksa, di antaranya Bilal bin Rabah, ya. Ada yang dibakar pun ada, di antaranya Yasir, bapa Ammar bin Yasir tu, ya. Maknya Sumayyah dibakar hidup-hidup. Ya. Ada mereka dihina, dicampaling dengan batu, dibaling dengan najis-najis dan sebagainya. Di pulau berbagai-bagai cara mereka nak melemahkan umat Islam di Mekah pada ketika itu. Mereka tak ada berdaya, tak boleh nak lawan. Jadi yang boleh apa? Hanya berdoa saja, ya, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin. Mereka hanya minta kalau ada seorang pemimpin yang boleh menyelamatkan kita.
Ya, yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Datangkanlah kami seorang pemimpin. Itu yang Allah datangkan Nabi Muhammad. Sebelum itu orang yang lemah ditindas, orang tua-tua pun ditindas, kaum yang tidak berdaya ditindas, dibunuh, dirompak dan sebagainya. Minta seorang pemimpin, maka datanglah, dia didatangkan kepada mereka Nabi Muhammad. Sebab itu mereka marah benar dengan Nabi Muhammad pada ketika itu, ya. Akhir zaman esok itu juga kita berkehendakkan seorang pemimpin. Nanti akan lahir seorang pemimpin yang memimpin umat Islam melawan tentera-tentera Yahudi nanti, insya-Allah, ya. Belum lagi lah, tapi akan lahir nanti insya-Allah seorang pemimpin namanya siapa? Isa bin Maryam, dibantu oleh Imamul Mahdi. Sampai berperang lah nanti bukan zaman kita lah, tak tahu lah zaman kita ke bukannya. Akan berperang antara orang Islam dengan orang Yahudi nanti. Dan orang Yahudi itu akan lari lintang pokang, sehingga mereka menyorok di sebalik batu pun. Batu tu pula ngaburkan kepada tentera Islam. Hazal Yahudiyun, kata batu tu. Hazal Yahudiyun, ini ada Yahudi sini. Ya, mari datang sini, faqtulu, bunuh dia ni. Ya, mereka menyorok di balik pokok-pokok, di balik-balik batu. Tapi akan sampai masanya lah, bukan sekarang ni. Sehingga Allah lepaskan kita dari kehinaan. Sekarang ni Allah sedang hina kita. Maaflah saya kena sebut ini, Allah sedang hina kita. Mengapa? Kerana kita mengamalkan Islam itu bukan keseluruhannya. Kita amalkan Islam hanya di sudut-sudut tertentu sahaja. Mayang buat, puasa buat, tapi yang lain kita tak nak buat. Ada perkara yang kita buat, ada perkara yang kita tinggalkan. Ada perkara yang kita perjuangkan, ada perkara yang kita menentang. Ada perkara yang kita ikut, ada perkara yang kita tak nak ikut. Allah dah bagi amaran awal-awal lagi dah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah dalam Quran, ya. Surah Al-Baqarah aja ayat 85. Apakah kamu beriman kepada setengah kitab dan kamu kufur kepada setengah yang lain? Setengah buat, setengah tak nak buat, setengah perjuangkan, setengah menentang, setengah terima, setengah tolak. Kamu terus itu, kata Tuhan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan yang lain bagi mereka-mereka yang berbuat demikian. Kalau kamu itu, kata Tuhan, tak ada balasan yang lain. Illa, melainkan khizyun fil hayatid dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Sekarang ni kita hina ke mulia? Hina di mana-mana pun kita sedang dihina. Siapa menghinanya? Allah menghina kita. Ya, wa yaumal qiyamati yuraddun, dan hari kiamat nanti kamu akan dikembalikan ke mana? Ila asyaddil azab, kepada azab yang amat pedih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa dengan apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Semuanya Allah tahu. Ya. Jadi Allah janjikan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Saya tak bicara tentang azab di akhirat kerana tidak boleh dibuktikan. Mana nak membuktikan azab di akhirat? Orang yang dah balik akhirat tak ada pun SMS kita. Siapa ada menerima SMS orang yang dah balik? Angkat tangan. Aku tengah teruk ni, kena pelupuh ni, ada kan? Tak ada. Jadi tak dapat nak kita buktikan. Cuma kita wajib yakin, wajib percaya benda ini berlaku. Di akhirat nanti disiksa oleh Allah Ta'ala. Yang ini benda gaib yang tak dapat kita buktikan dengan pandangan yang jelas. Dengan mata kepala tak boleh. Tapi yang hina di dunia ni boleh tak kita buktikan sekarang ni? Umat Islam yang paling umat yang paling hina di dunia ni sekarang ni umat apa? Umat Islam. Umat Islam di Iraq dihina, umat Islam di Palestin dihina, umat Islam di India dihina, umat Islam di Kashmir dihina, umat Islam di negeri China pun dihina.
Umat Islam di Rusia dihina, umat Islam di Eropah dihina, di mana-mana pun dihina. Kerana Allah sengaja menghina kita. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita amalkan Islam di sudut-sudut yang tertentu sahaja. Ini sekarang kita menghadapi penghinaan. Cuba tengok maksiat-maksiat yang berlaku, kebanyakannya dilakukan oleh orang-orang Islam. Ya dah. Kerana kita meninggalkan pendidikan Islam, maka gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Gagal kita melahirkan pemuda-pemuda yang soleh dan pemudi-pemudi yang solehah. Itu sebab hari ini kita Johan belaka. Johan Bohjan kita orang Islam, Johan Bosia orang Islam, Johan Lepak orang Islam, Johan Mak Rempit orang Islam, Johan Zina orang Islam, Johan Isap Dadah pun orang Islam. Ya ke tak ni? Inilah yang berlaku hari ini, penghinaan yang Allah lakukan hari ini. Kerana apa? Kerana kita gagal melaksanakan pendidikan Islam. Anak-anak kita tak kita didik mengikut cara yang dikehendaki oleh Islam. Maka mereka besar menjadi orang-orang yang bermasalah kepada agama, bermasalah kepada ibu bapa, bermasalah kepada bangsa dan agama. Ini yang berlaku hari ini. Siapa nak salahkan? Kita sendirilah salahnya. Itu sekarang ni kita sedang dihina oleh Allah Ta'ala. Baik. Kemudian firman Allah lagi, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa inin tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Kita patut berjuang sampai tak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Sampai orang mengamalkan Islam semata-mata kerana Allah, bukan ada kepentingan. Tak ada apa-apa kepentingan dunia, hanya semata-mata kerana Allah. Semua orang berjuang semata-mata kerana Allah. Sampai itulah kita kena berjuang di jalan Allah, ya. Sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Bila kita tak ada dakwah lagi, tak ada musuh lagi. Yang musuh tu hanya orang-orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang maksiat saja. Yang lain tidak menjadi musuh bagi kita. Surah Al-Baqarah ayat 193 dan juga surah Al-Anfal ayat 39, sama ayatnya, ya. Perang jihad kerana melemahkan kekuatan musuh atau orang kafir yang mengisytiharkan permusuhan terhadap Islam dengan apa jua caranya. Itu salah satu daripada perang jihad, supaya kita melemahkan kekuatan musuh. Hari ini mereka bertambah kuat, bukan bertambah lemah. Ya. Atau orang kafir yang mengisytiharkan permusuhan terhadap Islam dengan apa jua caranya. Orang kafir itu menentang pelaksanaan hukum Islam, apa saja, menghina hukum hakam Islam, ya. Kalau boleh kita jangan bagi semayang pun tak baginya. Itu orang kafir. Jadi kita kena berjuang untuk menegakkan syariat Islam, agar syariat Islam ini kembali berdaulat di atas muka bumi ini. Ya. Sebab itu Allah memerintahkan wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka di mana-mana pun yang kamu dapati mereka itu. Kalau mereka mengacau kita, memerangi kita, melarang kita daripada melaksanakan Islam dalam hidup kita, maka wajib kita perangi mereka walau di mana pun mereka berada. Ya. Itu perintah Tuhan tu. Tapi perintah ini jarang benar lah, tak dapat nak kita amalkan pun sekarang ni, ya. Tapi akan datang kita kena juga, ya. Mau tak mau kita kena amalkan juga. Kalau mereka menentang Islam tu. Ya. Itu kafir yang menentang Islam tu namanya kafir harbi. Kerana mereka menentang Islam. Ya. Tapi kafir harbi itu biasalah.
yang malangnya. Muslim harbi itu yang malangnya. Orang Islam sendiri menentang pelaksanaan Islam. Itu cukup malang itu ya. Baik. Kesemua jenis jihad yang tersebut tadi adalah termasuk dalam apa yang diistilahkan dengan jihad fi sabilillah. Dengan harta pun fi sabilillah, dengan masa pun fi sabilillah, dengan tenaga pun fi sabilillah, dengan fikiran pun fi sabilillah. Kerana jihad ni bukan angkat senjata je. Apa saja yang kita buat di jalan Allah itu dikira jihad lah ya. Tuan-tuan duduk dengar saya ni pun jihad ni. Sedangkan masa yang ada ni boleh digunakan dalam hal-hal yang lain. Tapi duduk juga sampai nunggu waktu isyak, itu jihad lah tu. Itu jihad fisabilillah lah tu. Dan senang tu ya. Ya, kalau berjaya, itulah orang yang berjaya melawan syaitan dan hawa nafsu. Tambah majlis-majlis ilmu macam ni. Oh, syaitan marah berbenar. Ya, marah berbenar dia. Dibawanya 3 senjata. Mula-mula dibawanya celak. Celak bubur tang mana? Bubur tang mana? Bubur tang mata. Kalau kena celak setan tu macam mula nganggu aja di depan ustaz. Ya, setuju saja dia cakap ustaz. Rupanya dia apa? Dia meroloh. Tahu meroloh? Dia tidur. Itu dah kena celak setan tu. Ada orang dah kena celak setan? Tengok ada tak? Yang janda-janda tu dah kena ke belum? Tak ada lagi. Tak ada. Maknanya gagal lah setan tu. Gagal tu dia frust ke? Dia berhenti ke? Tak, dia bawanya senjata lain. Dia bawanya pula gincu. Gincu bubur tang mana? Bubur tang mana? Bibir. Tak betul, bibio. Bubur tang bibio. Bila kena gincu setan tu macam ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Bukan saja dia tak dapat ilmu, orang kiri kanan pun sama-sama tak dapat ilmu. Itu dah kena gincu setan dah. Kejap ni alhamdulillah tak ada nampaknya. Ada saya ngajar bulan sudah satu tempat tu, mau ditambah dengan sembang kuat dulu tu. Saya mula geram. Saya tegur lah, marah-marah lah. Saya kabar kembali. Lepas itu komen tak nak panggil saya, lantak lah. Tapi tak ada ke telefon katakan jangan datang. Masih lah. Jadi tuan-tuan, jangan kalah dengan apa dengan tipu daya syaitan ni. Dia bawanya gincu. Yang ketiga, tak berjaya itu dia bawanya senjata lain pula. Apa bawanya? Tongkat. Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya siku tu, dia ketuk-ketuknya bau tu, dia ketuk-ketuknya tengkuk tu ya. Itu yang mula-mula silap tu selemput, tu silap balik, tu selemput balik. Ya. Pasal apa tu? Pasal lengah tu. Betul tidak lagi nak berhenti ustaz tu sampai tengok jam depan ustaz. Pasal tak nampak jam ke ni? Sudahnya dia tak tahan, dia pun bangkit. Bangkit dia nepuk perutnya. Pek nepuk perut. Pasal apa? Nak ngaburkan dia tu, sakit perut, nak kencing ke, nak berak ke. Dia pun keluar lah. Bila keluar ambilnya motor luar tu, sorong. Ya. Sudah dekat padang tu, tempat lapang tu, dia pun start motor balik. Berjaya lah setan. Jadi malam ni kita tengok lah berjaya ke tak setan. Dia bawa 3 senjata. Yang pertama dia bawanya gincu, yang kedua dia bawanya yang pertama bawanya celak, yang kedua dia bawanya gincu, yang ketiga dia bawanya tongkat. Yang mana berjaya? Kita tengok malam ni mana berjaya dia. Baik. Jadi sebab itu niat tu amat penting tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita nak berjihad ke, nak beribadat ke, nak berjuang ke, niat itu sangat penting sekali. Innamal a'malu binniyat. Ini di bawah ni ada hadis ya. Jadi betulkan niat tu masing-masing. Sebab kita berbuat sesuatu tu mesti di jalan Allah. Kesemua jenis jihad yang tersebut tadi adalah termasuk dalam apa yang diistilahkan dengan jihad fi sabilillah. Jihad tu jihad lah, berjuang. Fi itu pada dalamnya fi dalam. Sabilillah jalan Allah. Jadi maknanya berjuang di jalan Allah. Walaupun demikian istilah jihad fi sabilillah mempunyai 2 wajah, ada 2 cara.
Wajah zahir atau lahir dan wajah batin. Ada lahir, ada batin. Ya, lahirnya apa? Mengeluarkan wang ringgit, mengambilkan masa, pergi bermesyuarat untuk membuat perjuangan dan sebagainya. Itu yang lahirnya ya. Yang batinnya, hati itu mesti semata-mata kerana Allah. Dia apa tujuan pun semua kerana Allah, jangan kerana yang lain daripada Allah Taala. Sekalipun pada wajah lahirnya itu menepati dengan syarat-syarat jihad fi sabilillah, namun tidak semestinya dipandang dari wajah batinnya menepati dengan perang jihad fi sabilillah, disebabkan niatnya bukan kerana Allah. Ini jaga ni. Ya, itu sebab di akhirat nanti bila dah mati semua orang di padang mahsyar ditanya seorang-seorang, "Ngapa kamu mati?" kata Tuhan, sedangkan Tuhan tahu. Ditanya juga, jawab orang tu, "Aku mati dalam perang anu dulu," katanya. "Mengapa kamu perang?" "Aku perang kerana nak menegakkan agama kamu," kata dia orang yang mati tu. Apa jawab Allah? "Kamu bohong," katanya. "Kamu bukan berjuang kerana nak menegakkan agama aku. Kamu berjuang kerana nak menunjukkan keberanian." Seorang lagi pula, "Kamu berjuang kerana nak harta rampasan." Seorang lagi pula, "Kamu berjuang kerana nak kemasyhuran." Begitulah. Kerana Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita ya. Semua Allah tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui mana yang gaib dan juga yang nyata-nyata. Semua Allah tahu. Jadi kita betulkan hati kita. Niat-niat kita tu dibetulkan. Supaya kita tak ada duduk sia-sia aja dalam majlis ini. Tak dapat pahala apa-apa kalau niat tak betul. Saya pun datang, tak dapat pahala kalau niat tak betul ya. Lepas ngajar orang nyelin je, mana bahar ni tak ada datang lagi, mana dia? Ngapa tak khabar? Ngapa tak khabar? Envelope belum dapat. Masuk mentokar, keluar balik, masuk lagi, keluar balik, nengok tayar, buka bonet, tutup bonet, belum juga dapat lagi. Kalau kerana itu, apa pun tak dapat. Kalau dapat envelope je lah. Tapi pahala tak ada apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu saya selalu isytiharkan, kalau tak ada envelope pun saya tetap datang juga insya-Allah, kecuali kalau dia bertanda. Kalau ada tanda tak apa, dah telefon, tak payah Ustaz datang. Tak ada datang lagi dah. Ya, itu sebab saya ni menjadi orang yang terlama datang kemari ni, ya ke tak? Anggota yang paling lama saya lah. Pasal apa? Ada ke tak ada masalah. Kenapa? Kita datang semata-mata kerana Allah. Anggota yang paling lama saya lah. Zaman siapa dulu? Zaman Tuan Liah dulu. Berapa tahun dah? Lepas Tuan Liah, Tuan Deri baru ni saya jumpa di Taman Meru ni. Ya. Saya ceramah sana. Lepas itu dah tak ingat saya tuan mana lepas itu. Ya. Sehinggalah dia mentelefon, kata tak payahlah datang Ustaz. Tak apa, tak datang ya. Biar semata-mata kerana Allah, jangan kerana lain. Ini ada hadis ni. Nanti kan kita baca. Ya. Mana keduanya? Kerajaan Allah ya, fi sabilillah, disebabkan niatnya bukan kerana Allah, atau bukan kerana mencari kerajaan Allah, atau mendapatkan keampunannya, tetapi kerana nama. Dia berperang kerana nakkan nama. Itu orang tahu dia tu orang berani, orang pandai, orang hebat. Kerana pangkat. Dia kalau dia masuk perjuangan tu dapat pangkat jadi ketua dan sebagainya. Atau kerana kemasyhuran, supaya orang tahu dia ni sanu. Atau kerana kegagahan dan keberanian, atau kerana kekayaan dari harta-harta rampasan perang. Ya, begitulah juga kita berdakwah ni macam ni. Biar semata-mata kerana Allah, bukan kerana harta. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Ginari tahu, kalau nak jadi Ustaz Ginari, dia kalau nak kaya boleh tahu. Dia boleh demand tahu. Sekarang ni apa itu? Ya. Boleh demand, if you want me to come, you have got to give me this much. Otherwise, I'm not going to come. Oi, ada Ginari tahu. Saya pernah jadi sales banyak tempat manggil Ustaz tu, dia bukan dia yang cakap, dia punya PA. Tahu apa PA? Personal assistant-nya. Ada seorang Ustaz tu dah report, jangan tanya siapa ya. Dah report ni. Saya ada kawan di Cameron Highland tu, dia imam di situ. Ya, sekarang ni dia dah jadi naib pembantu mufti, pembantu qadhi di Lipis. Dia tak ada lagi di Cameron Highland. Dia cerita dengan saya, ada seorang ustaz tu katanya, dia bercakap dengan cakap Melayu, cakap dengan dia.
Lepas itu kata, ustaz cakaplah dengan PA saya, katanya. PA tu apa? Personal assistant dia. Dia pun cakap lah, udah cakap, berapa ribu nak bagi ustaz ni datang, katanya. Dari Ipoh ke Cameron Highland, dia tanya berapa ribu, katanya. Terus ustaz tu letakkan telefon. Tak ada jawab, tak ada terus. Lepas itu, tak adalah perbincangan lagi. Pasal apa? Dia ngira itu. Ya. Dia ngira kan, how much you can get. Jadi di akhirat dapat apa? Dapat itulah. Ya. Jadi malam ni isyar. Even without any amount, I will still come, insya-Allah, ya. Kerana kita buat ni di jalan Allah Taala. Tapi kalau ada nyerongin lah. Kalau ada nyerongin lah, tak ada bukan demand, ya. Bukan syarat, bukan jadi apa. Saya selalu tanya orang apa tu tau. Bila dia mendak ceramah tu, ustaz berapa kena bayar ni, kata saya bayarlah 50,000, kata saya. Gelak dia dengar itu. Ya. Pasal dia benda itu jangan jadikan agenda, jangan jadikan tajuk, ya. Benda itu ada tak ada udah gitu. Kerana Rasulullah tu ada ngira duit minyak kan. Kalau dulu pendakwah dulu ngira duit minyak, duit hotel, duit apa, tak sampai Islam ke kita, tahu. Tak sampai kepada kita. Kenapa? Kerana mereka tersekat lah. Bila tak ada minyak tak datang, tak ada minyak tak datang. Jadi kalau tak sampai Islam ke kita, apa agama kita? Apa agama kita hari ni? Hindu. Ya. Kalau agama Hindu, entahlah. Ustaz Ibrahim ni namanya apa? Muniandi. Ya. Bahar namanya apa? Apa namanya? Apa? Balakrishnan. Ya. Mujur lah sampai Islam kepada kita, ya. Okey. Supaya jihad fi sabilillah itu benar-benar menepati dengan konsepnya, kerana Allah, kerana jalan Allah, kerana keredaan Allah, kerana keampunan Allah. Ini sebab-sebabnya. Kerana Allah, kerana jalan Allah, kerana keredaan Allah, kerana keampunan Allah. Maka pastilah jihadnya itu selain dari ianya telah menepati syarat-syarat yang lahir, menepati syarat-syarat yang batin juga, ya. Yang lahir pun tepat, yang batin pun tepat, baru diterima Allah dan baru diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu benar niatnya dan ikhlas jihadnya. Inilah jihad nafsu yang menjadi asas dan penilai isi kepada jihad lahirnya. Ini hadis ni. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis ni masyhur ni, ya. Kita boleh jumpa hadis ni dalam kitab yang bernama 40 hadis. Hadis 40 tu. 40 hadis atau hadis 40. Sebenarnya ada 42 hadis dalam tu. Tapi nama kitab tu hadis 40. Ya, saya ngajar itu di pejabat penilaian, dah tamat dah pun. Begitu lagi dulu di Masjid Cangkat Lada dah tamat juga. Yang 40 hadis, hadis 40. Hadis yang kedua ni. Innamal a'malu binniyat. Bukan yang kedua, yang pertama pun. Hadis yang pertama pun, ya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu adalah dengan niat, bergantung kepada niat. Hanya sesungguhnya segala amalan itu mengikut niatnya. Itu sebab dalam Islam, apa saja kita buat, kita mesti dahului dengan niat. Nak puasa ada niat, nak semayang ada niat, nak haji ada niat. Apa saja dengan niat, ya. Ya, orang nak haji nak niat, nak umrah ada niat. Kalau niat tak betul tak sah. Itu sebab kita semayang tadi, kita semayang sekarang, niat tak? Nawa usalli fardal insya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Sahaja aku semayang isya 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Ya, ada niat kerana Allah Ta'ala, kerana itu, kerana ini. Naik haji mungkin juga, sahaja aku
mengerjakan haji dan berikhram aku kerananya, kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan berikhram aku kerananya, kerana Allah Ta'ala. Puasa pun ada niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hazihi sanati. Apa jawab? Lillahi Ta'ala. Jadi apa kita buat pun dia mesti ada niat. Baru diberi pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun begitu juga. Dan bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Ikut apa niatnya. Macam apa lagi tuan-tuan ngaji ni? Kalau niat tak betul tak ada pahala. Niat betul mesti nak betul. Kalau niat nak mencari kesalahan ustaz, dapat tak? Dapatlah. Mencari kesalahan ustaz, dapatlah kesalahan ustaz tu. Beginilah, gini tak lancar lah, fakta tak betul lah, macam-macam. Dia nak mencari yang salah aja, bukan yang betul. Jadi jadilah dia pengutip sampah. Nak cari yang salah jadi pengutip sampah lah. Yang tak betul aja dia ambil, yang salah aja dia ambil. Yang lemah aja dia ambil, ya. Udah banyak benda sampah, jadi dia bakul sampah. Kalau dah tak muat bakul sampah, apa? Dia cari tong sampah. Kalau dah tong sampah pun tak muat, jadi apa? Jadi apa? Jadi lori sampah. Siapa nak jadi lori sampah? Angkat tangan. Itu kalau niat tak betul. Tapi kalau niat betul, ilmu pun dia dapat, pahala pun dia dapat, ya. Gembira dia zahir dan batin, ya. Allah bagi dia. Dan bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang berhijrahnya, sesiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah dulu, zaman hijrah dulu, ada orang berhijrah. Perintah Allah berhijrah. Kerana Allah sebut, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim, kata Allah, ya, dalam Quran Suratul Baqarah ayat 218. Jadi dengar ayat itulah sahabat-sahabat berhijrah. Ya, artinya apa? Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap akan rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu ayat 218 Suratul Baqarah. Jadi sahabat bila datang ayat itu, keluar ayat itu, mereka berlumba-lumbalah pergi berhijrah. Kenapa? Nak mendapat rahmat Allah. Kerana mereka tahu kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala semayang, bukan dengan pahala puasa, bukan dengan pahala mengaji ni, bukan dengan saya ngajar ni dapat syurga, tak. Kalau dapat pun dengan rahmat Allah. Jadi mereka pun berjihad lah. Udah berjihad, selain berjihad tu mereka juga berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan senang nak berhijrah ni tuan-tuan, nyebutnya senang, nak buatnya senang ke? Ya, tinggal segala perniagaan, tinggal segala kebun, tinggal segala harta, tinggal segala kepentingan, semua tinggal untuk berhijrah. Tak tentu sampai bila. Ya, kita dapat tukar dia orang pun letih, minta jangan bagi tukar, ya tak? Ada tak tuan-tuan? Ditukar di dia minta supaya jangan tukar, ada tak? Ada ke tak ada? Ada, usah buat lah. Ya. Ini berhijrah tak tahu sampai bila. Ya, bila ada perintah hijrah, yang lain tu yang kuat iman, dia terus berhijrah. Abu Bakar berhijrah. Abu Bakar tu kaya-kaya tau, berhijrah. Paling kaya lagi Abdul Rahman bin Auf, habis perniagaannya, ketanya dia korporat paling besar di Mekah pada ketika itu. Bila ada perintah hijrah, terus pergi berhijrah. Ya, begitu juga Umar, kebunnya banyak. Begitu juga Osman, banyak hartanya. Tapi bila ada perintah hijrah, semuanya mereka itu berhijrah, tinggal segala kepentingan. Ada seorang dia berhijrah kerana hendakkan
seorang perempuan. Nama perempuan tu Ummu Qais. Ummu Qais. Jadi dia pergi lengorat Ummu Qais tu. Kata Ummu Qais tu, kalau kamu nak kahwin dengan ayah, cakap saya tu, bukan dia cakap tu ya. Kalau kamu nak kahwin dengan ayah, kena ikut ayah berhijrah ke Madinah. Tahu ke ayah? Dia tak tahu apa ayah. Ayah ni saya lah. Orang Kampung Gajah kata ayah. Ya? Ada orang Gajah tak? Tak tahu dia ya Allah ya. Kalau kamu nak kahwin dengan ayah, kamu kena ikut ayah hijrah ke Madinah kata. Dia pun pergilah, berhijrah lah dia. Sampai digelarkan dia tu Muhajir Ummu Qais namanya. Muhajir Ummu Qais. Artinya dia berhijrah kerana Ummu Qais. Ya, orang yang berhijrah tu namanya muhajir kalau seorang. Kalau ramai muhajirin. Yang ni dia seorang, Muhajir Ummu Qais. Dia penghijrah Ummu Qais katanya. Terkenal masyhur nama Ummu Qais tu. Itu sebab datang ayat ni tadi, hadis ni tadi ya. Siapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah kerana Allah dan Rasul. Tapi siapa berhijrah kerana dunia, ada juga orang hijrah kerana dunia, nak berniaga lah, nak merebut harta lah sebagainya, dan awim ra'atin, atau kerana perempuan, yang qihuha, yang dia nak nikah, ya, maka hijrahnya adalah mengikut niatnya, kata Nabi ya. Itu je hadis tadi ya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu artinya. Tetapi jika hijrahnya itu kepada perempuan yang hendak dikahwininya atau kepada dunia yang hendak didapatkannya, maka hijrahnya ialah kepada apa yang ia hijrahkan kepadanya, ikut niat dia apa. Jadi kita dalam dunia ni pun itu juga ikut niat kita macam mana. Kalau niat kerana Allah, dapatlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kerana lain daripada Allah, yang itulah dia dapat. Macam saya ngajar, kalau kerana envelope, dapatlah envelope. Bukan salah ngambil envelope tu, tak salah. Yang salah demand. Tahu apa kata demand? Apa kata demand? Tak tahu dia komputer kita mana? Apa kata demand? Mendesak, demand ya, mendesak. I must get this much. Itu demand. Ya. Kalau tidak aku tak nak. Itu nama demand ya. Itu yang salah. Kalau bagi orang lantak lah 1 juta pun bagilah, tak ada apa, boleh terima ya. Itu hadiah dari orang. Tapi yang tak boleh tu mendesak, ya, bagi syarat. Itu yang salah tu. Memang ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia main tengok yang itu je. Dalam Facebook saya pun ada tulis dia apa? Al ulama warasatul envelope, kata tulis, tahu. Dalam Facebook saya tu tulis nama tu. Ya. Saya bagikan program saya dari pagi ini, tengah hari ini, petang ini, malam ini ya. Tu suruh, sibuk ustaz kata yang seorang nulis tu. Seorang lagi tu, sibuk benar ustaz ni. Ada seorang nulis. Al ulama warisatul envelope kata. Itu pun tak betul. Patutnya warasatul, dia tulis warisatul envelope. Saya balas balik situ. Ya. Aku tulis nama dia. Ya, Mika Jealous ke, saya tulis apa itu ajalah. Ya, apa jawabnya wallah, tak ada jawabnya sampai sekarang ni, belum jawab lagi. Kalau ada jawabnya saya tahu lah macam mana nak jawab lagi. Ya. Boleh apa? Boleh dia tulis situ. Maknanya dia bukan menghina saya tu. Bila sebut al-ulama'u tu bukan Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim bukan ulama pun. Dia cikgu aja, belagak macam ulama. Dia memang tak tahu ke Ustaz Ibrahim tu cikgu aja? Ada orang tak tahu ke tak? Sekarang nak bagi tahu, dia asal cikgu aja, dia bukan ulama. Hanya belagak pakai apa? Pakai jubah, pakai sorban macam ulama. Padahal bukan ulama pun. Jadi dia bukan menghina saya, dia menghina ulama-ulama seperti Datuk Ismail Qamus, seperti apa lagi? Datuk Harusani, seperti siapa lagi yang dihina? Ishaq Baharum. Lagi? Siapa? Ya. Nik Abdul Aziz, seperti Haji Abdul Hadi Awang. Lagi? Seperti Noh Gadut, seperti
Itu orang ulama-ulama, bukannya Ustaz Ibrahim. Jadi dia menghina mereka, nak minta maaf bukan pada saya seorang tu. Nak minta maaf pada ulama-ulama semua. Sebab dia sebut al-ulama'u. Bukan al-alimu. Kalau al-alimu tu seorang. Ini ulama, ramai ada maknanya. Itu dia tak sedar tu. Jadi dia tak jawab, saya pun diam lah. Dia dah tak ada memanjangkan hal itu, saya pun diam juga lah. Forget about it. Ya? Mungkin dia nak bergurau, tak tahulah. Tapi bergurau tak kena gayanya. Bergurau itu tak kena gayanya. Kerana dia bukan menghina saya. Dia menghina ulama-ulama yang lain juga. Okey. Itu artinya hadis yang diajar oleh Nabi tadi. Niat itu sangat penting. Tetapi jika hijrahnya itu kepada perempuan yang hendak dikahwini atau kepada dunia yang hendak didapatkannya, mungkin kerana hijrah tu dapat pangkat, hijrah tu dapat maju perniagaan dia lagi, maka dapat itu je. Pahala tak dapat apa-apa di sisi Allah Taala. Maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang dihijrahkan kepadanya. Apa yang dihijrah, itulah dia yang dia dapat. Kemudian yang akan datang kita akan baca hukum jihad. Ini satu tajuk baru ya. Hukum jihad. Itu akan datang kita baca. Kejap ni cukuplah itu dulu. Ya. Kemudian konsep fardu kifayah. Kemudian banyak lagi lah mengapa perlu jihad. Risiko dari mengabaikan jihad. Kalau tak nak berjihad, apa risikonya? Kemudian ganjaran Allah kepada mujahidin. Orang yang mati syahid tu, cuba tengok dalam Facebook, dalam internet tengok. Dia mati dibunuh orang Yahudi tu, mana rupanya? Senyum aja kalau dia tu syahid. Tahu? Senyum, tenang aja mukanya. Jernih aja rupa mukanya. Kerana dia memang menjadi kekasih Allah di akhirat. Mereka itu sebenarnya bukannya mati tau. Mereka itu di sisi Allah hidup. Dalam Quran pun Allah sebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun, kata Allah ya. Jangan kamu kata mereka yang mati di jalan Allah itu sebagai mati. Jangan kamu kata dia itu mati. Ya. Bal ahya'un, tetapi mereka itu sebenarnya adalah hidup.